Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Badrul Syam bin Abdul Rahman, Kurata Bahagian Pengurusan Koalisi Jabatan Muzium Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengingati bahawa Ramadan itu adalah satu bulan yang begitu barakah bagi umat Islam. Pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman ataupun pengetahuan bersama tuan-tuan dan puan-puan dengan satu topik dalam program Tanyalah Kurator yang memberi fokus kepada acuan tradisi warisan kita. Bagi memulakan bicara saya pada pagi ini, ingin saya menceritakan bahawa dalam konteks Melayu, dalam konteks dunia Melayu, acuan kuih tradisional ini begitu sinonim dengan masyarakat Nusantara dan biasanya ianya digunakan secara meluas di Kepulauan Melayu termasuk di Semenanjung Tanah Melayu yang memberi fokus kepada perayaan-perayaan tertentu, khususnya perayaan Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Bagi segmen kali ini kita memberi fokus kepada perayaan Aidilfitri yang akan kita sambut tidak berapa lama lagi, mungkin dalam 1 hari atau 2 hari lagi. Oleh demikian, saya rasa elok saya teruskan bicara saya pada pagi ini. Ingin saya bercerita tentang acuan kuih tradisi ini. Ianya merupakan dua elemen penting dalam masyarakat Melayu yang digunakan, yang melibatkan penggunaan bahan sumber alam, iaitu dari segi bahan logam dan bahan alam semula jadi, iaitu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. So pada pagi ini ingin saya berkongsikan, saya ingin memperkenalkan bahawa dalam konteks Melayu, perayaan Aidilfitri ini disambut cukup meriah di kampung-kampung seawal. Kalau kita lihat senario ini, kita berbalik kepada mengimbau silam, iaitu mungkin dalam era 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an, kemeriahannya begitu terselah apabila kita dapat merayakan bersama-sama adik-beradik ataupun saudara mara di kampung halaman. Ini bertitik tolak kepada bagaimana perayaan tersebut disambut dengan penyediaan kuih-muih tradisional yang begitu sinonim dengan masyarakat Melayu. Khususnya di kampung-kampung yang akan memberi ruang kepada golongan masyarakat ini berkumpul dan menghasilkan produk-produk kuih-muih yang begitu dekat dengan masyarakat Melayu. Oleh itu saya ingin berkongsi sedikit tentang penggunaan bahan dalam konteks perayaan masyarakat Melayu atau Melayu Islam di Malaysia ini. Penggunaan alat acuan kuih tradisional ini diberi kepada dua item. Yang pertama bahan kayu, yang kedua adalah bahan logam. Bahan kayu merupakan bahan yang diperoleh daripada pokok-pokok yang bersesuaian seperti pokok halban, pokok medang, pokok nangka dan sebagainya. Ia merupakan pokok-pokok yang bernilai tinggi dari segi kualitinya, dari segi ketahanannya, sama ada ini boleh tahan dan mudah untuk dihasilkan menggunakan kreativiti ataupun seni ukir masyarakat tradisi kita. Bagi memulakan bicara saya seterusnya, saya ingin memperkenalkan antara koleksi Jabatan Muzium Malaysia, iaitu acuan Bahulu yang diperbuat daripada tembaga ini. Kita boleh lihat ia merupakan mungkin jarang-jarang kita dapat lihat koleksi sebegini. Apa yang kita lihat di sini, motif adalah motif bunga cermai. Kalau kita lihat, ia adalah motif bunga cermai. Ianya sinonim dengan masyarakat Melayu apabila tibanya perayaan-perayaan seperti Aidil Adha ataupun Aidilfitri. Ianya sebenarnya pengaruh kuih-kuih tradisi ini, bahulu dan sebagainya, ataupun kuih bahulu yang di sini juga, bahulu bomba ni ataupun kuih Kemboja, bahulu Kemboja ini mendapat pengaruh daripada luar negara berdasarkan perdagangan di Melaka ketika itu pada awal abad yang ke-14 hinggalah tertubuhnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam di rantau Asia Tenggara ini telah memberi peluang kepada aliran ataupun budaya-budaya yang dibawa daripada negara Arab ataupun daripada Timur Tengah termasuk daripada India yang membawa pengaruh-pengaruh budaya ini ke Timur dan ianya diwarisi hinggalah ke hari ini. Walau bagaimanapun masyarakat Melayu ini adalah masyarakat yang begitu kreatif dan inovasi menghasilkan produk yang dihasilkan
berdasarkan sumber alam setempat. Okey, kalau kita lihat di sini, kita lihat acuan kuih bahulu Kemboja ataupun kita panggil bahulu bomba. Kalau Bombay ini menunjukkan bahawa terdapat pengaruh-pengaruh daripada India, terutamanya daripada Gujarat. Tetapi bila berlaku asimilasi budaya di negara kita, ianya telah jadi sinonim dengan masyarakat Melayu yang menjadikan acuan-acuan ini sebagai acuan tradisi masyarakat kita dan dihasilkan berdasarkan motif-motif tempatan. Walau bagaimanapun, bagi masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat Cina, juga masyarakat Cina juga menghasilkan kuih-kuih tradisi yang berkonsepkan bahulu juga. Ini contoh yang juga diamalkan oleh masyarakat Melayu turut menggunakan acuan-acuan sebegini yang bermotifkan fauna, iaitu motif-motif seperti ikan emas, motif udang dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang boleh kita lihat pada hari ini. Okey, di sini juga saya ingin berkongsi tentang penggunaan alat-alat acuan kuih seperti acuan bungerus. Ini juga sinonim dengan kuih tradisi loyang ataupun kuih goyang. Banyak istilah digunakan pakai oleh masyarakat mengikut kesesuaian dialek tempat dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat, masyarakat Melayu juga menghasilkan kuih-kuih tradisi yang menggunakan influence ataupun pengaruh daripada Cina ataupun Baba dan Nyonya, iaitu pembuatan kuih kapit ataupun kuih sepit dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh alat yang digunakan untuk menghasilkan kuih kapit. Dan satu lagi, ini memang of course lah semua kita masih amalkan hingga ke hari ini, iaitu kuih apa? Semperit. Ini kuih semperit masih lagi diamalkan oleh masyarakat kita sehingga ke hari ini. Walaupun ledakan budaya, ledakan teknologi, perubahan, inovasi masyarakat, perkembangan ekonomi yang berubah, yang menyebabkan pemikiran masyarakat berubah, namun intipatinya balik kepada teras budaya Melayu itu sendiri yang masih mengekalkan ciri-ciri kemelayuan berasaskan jati diri yang hebat. Okey, seterusnya saya ingin juga berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita terus ke sini, kita akan lihat. Saya lebih suka memberi fokus kepada koleksi-koleksi Jabatan Muzium Malaysia yang banyak dihasil yang kita simpan, yang kita perolehi menerusi perolehan koleksi kebudayaan negara ini. Di sini ingin saya berkongsi acuan. Acuan ni ada dua jenis acuan, iaitu acuan kuih putu kacang dan kuih putu beras. Ini agak menarik yang jarang-jarang kita dapat lihat. Saya memberi contoh di sini. Ini adalah antara acuan kuih ataupun setengah tempat dipanggil sarang sarang putu. Setengah tempat dipanggil sarang putu yang memberi motif yang bermotifkan diamond. Ini motif diamond dan ini juga bermotifkan fauna, iaitu ikan. Agak menarik, jarang-jarang kita dapat tengok pada hari sekarang. Kemudian dari segi buah-buahan, buah kana, ini buah kana, motif buah kana. Juga motif-motif tampuk manggis dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik ni. Dan acuan ini agak unik dan menarik bagi koleksi Jabatan Muzium Malaysia ini, kerana ianya dihasilkan dengan kreativiti yang tinggi. Dan kalau kita lihat kreativiti masyarakat itu boleh kita lihat menerusi hasil kerja tangan dan bagaimana mereka menghasilkan two side satu acuan tetapi mempunyai dua bahagian muka yang berbeza, yang boleh digunakan berbentuk dan berbeza ukuran, saiz dan motif-motif. Juga yang agak menarik di sini iaitu kita lihat bagaimana penggunaan motif-motif senjata ataupun peralatan yang digunakan seperti sabit, parang dan sebagainya, kegunaan harian. Tetapi diaplikasikan menerusi elemen-elemen budaya yang dihasilkan menerusi produk penghasilan acuan ataupun sarang putu ini. Dan ini adalah antara contoh sarang putu yang bermotifkan daun budi
daun budi. Jarang-jarang kita dapat lihat ya. Kemudian di sini juga kita lihat begitu uniknya bagaimana senjata juga digunakan ya, sebagai motif kepada acuan-acuan kuih-kuih tradisi ini. Ya. Okey, bila kita membicarakan acuan kuih tradisi ini, kita akan melihat kembali pada awal abad yang ke-19 bagaimana masyarakat Melayu menerima pengaruh daripada pengaruh daripada India ataupun Gujarat dan sebagainya, termasuk daripada aliran daripada kerajaan-kerajaan di belah utara, di Vietnam ataupun Champa, yang memberi pengaruh kepada penghasilan produk-produk acuan kuih tersebut. Kalau kita lihat di sini, boleh kita lihatkan bagaimana penghasilan acuan ataupun sarang putu ini memberi fokus kepada motif-motif watak wayang kulit, watak jong, jong ataupun kapal layar dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ini sinonim dengan pergerakan ataupun masyarakat yang berhijrah dari satu kawasan ke satu kawasan bagi memberi nilai tambah kepada masyarakat tersebut. Kemudian motif-motif elemen-elemen juga elemen dalam motif itu ini, kita boleh lihat bagaimana motif-motif seperti ikan, ikan emas, gajah, kuda dan sebagainya. Di sini kita boleh lihat bagaimana ada pengaruh-pengaruh Islam dan pengaruh-pengaruh sebelum Islam. Jika kita imbas kembali penghasilan acuan-acuan ataupun sarang putu ini, pengaruh-pengaruh luar yang masuk dan diubah suai, yang diubah suai oleh masyarakat setempat untuk dihasilkan dalam bentuk kreativiti semasa mereka. Kalau mengikutkan rekod ataupun sejarah alatan ataupun alat-alat acuan tersebut, acuan ini kebanyakannya mendapat sentuhan ataupun pengaruh daripada petani, daripada petani. Sebanyakan koleksi kita berasal daripada asalnya daripada kebanyakan daripada Kelantan, dan bila kita buat kajian yang lebih mendalam, pengaruh-pengaruh daripada petani itu agak mendalam dalam penghasilan karya dalam bentuk kraft acuan ataupun sarang putu ini. Ini sesuatu yang amat menarik. Dan kalau kita lihat bagaimana kayu-kayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu ini dalam penghasilan acuan putu ini, dia memilih mengikut kesesuaian tempat, kesesuaian daerah, dan kehadiran bahan-bahan kayu yang hampir dengan mereka, dan ianya diubah suai dan digarap sedemikian rupa menerusi kreativiti yang agak menarik untuk memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu itu adalah masyarakat yang sentiasa berkembang, mempunyai idea yang besar, luas dan berpengetahuan tinggi. Kalau kita lihat kebanyakan motif-motif yang cuba ditonjolkan juga, termasuklah motif-motif awan larat, bunga, daun, motif-motif bunga cengkeh, bunga cengkeh, kemudian buah kana, ini motif-motif yang sinonim dengan masyarakat Melayu. Kemudian motif-motif, tengok motif-motif daun. Ini merupakan sesuatu yang begitu dekat dengan hati masyarakat Melayu. Kita lihat bagaimana penghasilan acuan-acuan yang berasaskan motif-motif flora ini, terutamanya tampuk bunga manggis, bunga kemboja, bentuk-bentuk geometri. Yang ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu itu luas pandangannya, luas inovasinya, luas kreativitinya dalam menghasilkan produk-produk yang berasaskan budaya masyarakat setempat. Dan kalau kita lihat pengaruh
pengaruh flora dan fauna ini merupakan pengaruh yang begitu dekat dengan hati dan naluri masyarakat Melayu itu sendiri. Kerana masyarakat Melayu berada di pesisiran ataupun di semenanjung, yang selalunya akan kebanyakannya di semenanjung ataupun di kepulauan-kepulauan Sumatera, Riau dan sebagainya. Mereka ini adalah masyarakat pulau yang sentiasa berhijrah, sentiasa kreatif, menghasilkan produk-produk yang berasaskan sumber alam, terutamanya kayu dan sumber-sumber bumi, iaitu bahan logam seperti logam tembaga, loyang dan sebagainya, yang digunakan dalam proses penghasilan acuan kuih tradisional kita. Saya juga memberi ruang kepada tuan-tuan dan perempuan untuk melontarkan soalan sekiranya ada yang boleh kita share. Kita akan share bersama. Sekiranya saya tidak dapat menjawab dalam tempoh dalam masa ini, nanti saya akan jawab dalam tempoh masa yang akan datang, insya-Allah. Biasanya, lazimnya penggunaan bahan-bahan ataupun bahan asas dalam penghasilan acuan ataupun sarang putu ini merupakan bahan kayu yang kekal, yang tahan lama. Contohnya kayu halban, kayu medang hitam, kayu merbau pun ada. Walaupun dianya adalah hardwood, jenis-jenis kayu keras ini, tetapi ianya mampu dihasilkan dan memberikan nilai tambah dalam kualiti serta tempoh masa penggunaan acuan tersebut. Okey. Saya ingin respon sedikit tentang ini macam motif wayang kulit. Dia tak begitu clear, tak berapa nampak sangat yang bahagian atas ni. Ataupun ini antara motif jong ataupun kapal layar yang digunakan mungkin pada abad yang ke-15 atau ke-16. Ini antara koleksi awal Jabatan Muzium Malaysia. Termasuk juga yang ini, yang ikan ini adalah koleksi kita tahun 1964. Ini adalah koleksi-koleksi yang terawal yang dimiliki oleh Jabatan Muzium Malaysia. Okey. Motif-motif flora dan fauna termasuk awan larat agak sinonim dengan masyarakat Melayu dan ianya seringkali digunakan dalam penghasilan kraft atau juga produk-produk yang berasaskan kayu ini, kerana masyarakat Melayu ini begitu dekat dengan alam semula jadi, kerana mereka tinggal di kampung-kampung, di pesisiran sungai, lembah dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang istimewa bagi masyarakat ini kerana menerusi penghasilan seni kraft berunsurkan kayu ini menampakkan bahawa masyarakat ini begitu sinonim, begitu rapat dengan alam, dan kebanyakan penghasilan karyanya adalah lebih kepada memberi sentuhan alam sendiri. Agak jarang dalam kita temui acuan ataupun sarang putu yang menggunakan motif keris. Motif keris agak jarang kita gunakan. Biasanya, lazimnya acuan putu yang berskala besar ini biasanya digunakan untuk acuan-acuan kuih putu beras. Biasanya yang berskala kecil, yang bentuk-bentuk ini digunakan untuk putu kacang. Ini pun putu kacang. Kerana menerusi lorekan ataupun motif-motif ini menunjukkan bahawa motif-motif ini memberi impak
dan mendekatkan masyarakat Melayu dengan sumber alam. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada pagi ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain kita akan bertemu kembali, dan sekiranya ada, saya ulangi sekali lagi, sekiranya ada persoalan yang boleh saya jawab, insyaAllah saya akan cuba jawab. Ya. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. InsyaAllah kita pada hari Ahad nanti, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita semua kerana berada dalam suasana yang agak tidak kondusif, iaitu dalam keadaan kita menghadapi situasi COVID-19 ini. Namun demikian, kemeriahan Aidilfitri itu kita kongsi bersama, kerana nostalgia raya itu adalah milik kita dan kitalah yang akan terus mewarisnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.